Jo, apa khabar Jo? Lama tak jumpa Jo. Okey, Alhamdulillah. Beres ke? Alih? Nak tunggu dulu ke nak buat tu? Ustaz Syariza mari pula. Buat apa tu Ustaz? Syakir kalau kata okey, oyak lah. Boleh dah kau? Kemungkinan perbincangan pagi ini adalah 100% dalam dialek Kelantan. Sebabnya sesi ini adalah sesi bersama anjura dengan salah satu daripada NGO di Kelantan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sesi pagi ini sebenarnya adalah satu sesi anjuran ataupun permintaan daripada satu NGO daripada Kelantan, Kota Baru. Dan saya diminta untuk bincang satu topik yang ada berkaitannya dengan Al-Quran. Kebetulan kita dalam bulan Ramadan yang fokusnya mahu sebarang perkongsian disabitkan dengan Al-Quranul Karim. Jadi disebabkan pertubuhan itu, NGO itu bersabit dengan wanita, dan saya pula ada suka untuk nak memperkenalkan ataupun memperlihatkan perspektif ulama tempatan, ulama Nusantara, iaitu Profesor Dr. Hamka. Makanya saya mencadangkan untuk kita melihat bagaimana Buya Hamka bersuara ataupun mengulas tentang wanita dalam Islam melalui perspektif dia, yang mana kita nukil daripada kitab-kitab muallafat beliau, antaranya Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Azhar beliau, dan beberapa buku yang dia tulis secara khusus untuk
berkaitan dengan wanita itu sendiri. Seringkali membincangkan tentang kedudukan wanita itu, maka sebahagian besar daripada kita akan merujuk sama ada tokoh-tokoh sarjana daripada barat, mereka yang cenderung kepada perbincangan kesetaraan gender ataupun tentang hak asasi HAM, hak asasi manusia, ataupun tentang anti patriarki, iaitu satu konsep ketuanan lelaki dalam masyarakat dan seumpamanya. Tetapi di sana, dan juga sebahagian daripada yang berpendidikan daripada negara Arab akan juga melihat tokoh-tokoh di sana yang bersuara tentang wanita, khususnya golongan yang terlibat dengan era modernisme ataupun reformisme, yang banyak mula bercakap tentang emansipasi wanita dan seumpamanya. Dan tak kurang juga yang kemudian terjerumus dalam perbincangan ini terlibat dengan isme yang bercambah daripada sekularisme, liberalisme barat, yang mana kedudukan itu tak balance untuk membincangkan tentang perkara ini. Namun alhamdulillah, sebenarnya di alam Melayu kita sendiri tidak kurang tokoh yang hebat-hebat yang membincangkan tentang hak ataupun tentang kedudukan wanita dalam menghuraikan perkara itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan realiti para wanita dalam kedudukan masyarakat di Nusantara kita ini. Antaranya adalah Profesor Dr. Hamka ataupun Buya Hamka itu sendiri. Menarik tuan-tuan untuk kita melihat perspektif dia. Jadi sesuai dengan tajuk tersebut, tidak lainlah saya memilih satu ayat daripada surah An-Nisa, ambil juga daripada surah An-Nisa. Dan ayat 34, ayat yang agak panjang dan perbincangannya pun sangatlah panjang oleh Hamka, dan kita hanya dapat ambil sebahagian sajalah hari ini insya-Allah dengan masa yang ada, untuk melihat bagaimana Hamka menjelaskan konsep ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang sering ayat ini dibaca oleh para asatizah, khususnya ustaz-ustaz lah, dan juga mereka yang lelaki suami ke, menunjukkan tentang supremasi ataupun satu sifat besarnya lelaki itu berbanding wanita, dan dijelaskan di sini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang diterjemahkan sebagai lelaki itu adalah pemimpin bagi wanita. Pemimpin ke apa, macam-macam lah dia terjemah di sana. Pemimpin lah, penguasa lah, anak dan seumpamanya. Jadi menarik untuk kita melihat perspektif ataupun huraian yang panjang Hamka ini, untuk kita memahami bagaimana sebenarnya ayat ini, konteks ayat surah An-Nisa ayat 34 secara keseluruhan ataupun secara sebahagiannya memperlihatkan makna ataupun kefahaman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah ia menjadi satu lesen besar bagi lelaki menganggap wanita itu mestilah berada di bawah dia, dan maksudnya di bawah batu jemala dia, maka segala-galanya tentang lelaki sebagai pemimpin dan wanita itu yang sentiasa dipimpin dan seumpamanya. Jadi benarkah Islam satu agama yang sebagaimana yang dituduh oleh sebahagian orientalis barat sebagai yang begitu? Satu agama yang meraihkan patriarki, satu sifat mendewakan ataupun mengagungkan lelaki, dan juga menyahkan ataupun merendah-rendahkan wanita itu. Benarkah begitu? Itu persoalan yang insya-Allah kita rungkai berdasarkan ayat 34 daripada surah An-Nisa, dengan bantuan daripada tafsir Al-Azhar Buya Hamka, yang mana beliau pastinya menghuraikan dengan mengambil kira sosio-budaya latar belakang masyarakat kita di Nusantara ini. Namun sebelum itu perlu dinyatakan juga, bagi mereka yang belum mengenali Profesor Dr. Hamka Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lahir di Danau Meninjau pada 1908 dan mati pada 1981 tempoh hari, beliau ada beberapa buku yang khusus membicarakan tentang wanita. Antaranya buku yang kecil ini, iaitu Kedudukan Wanita dalam Islam. Ini terbitan lama oleh Pustaka Dini Shah Alam. Yang baru ni terbitan Indonesia pun dah ada, Agama Insani dan seumpamanya.
Dan yang kedua, satu buku yang terbitan semulanya belum saya dapat tengok lagi, tapi cetakan Pustaka Dini ini ada, iaitu Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Deklarasi PBB. Dan salah satu tajuk di dalamnya adalah pada bab yang keempat, Hak Asasi Manusia dan Deklarasi PBB dan Islam. Bab yang keempat itu ada subtopik yang keempat, iaitu hak wanita. Dibincangkan di situ hak wanita. Kita tak adalah nak baca dah seumpamanya, ya. Tapi nak katanya isu-isu tentang kewanitaan itu bukanlah satu benda yang tidak diberi perhatian oleh ulama-ulama alam Melayu, khususnya oleh ulama yang bernama Profesor Dr. Hamka ini. Jadi saya teringatlah perkongsian daripada seorang sarjana yang versatile dan juga begitu prolific, iaitu Profesor Dr. Syed Khairuddin Al-Junaid daripada Singapura, pensyarah NUS, National University of Singapore, dan dia ni di Jabatan Pengajian Melayu, Malay Studies Department, bersama dengan Dr. Azhar Ibrahim, dengan Profesor Dr. Syahrudin Ma'aruf dan seumpamanya. Beliau pernah menyatakan, mutakhir ini negara Arab berantakan, walaupun Islam turun kepada mereka dan ilmu-ilmu Islam berkembang di belah sana, namun secara hakikatnya mereka juga sedang mencari formula bagaimanakah untuk menguruskan khilaf ataupun pertembungan yang tak kunjung selesai di kalangan mereka. Walaupun mereka ramai ulama-ulama hebat, karya-karya yang hebat semua ditulis dalam bahasa mereka, namun pertentangan, perbalahan yang akhirnya menyebabkan pertembungan darah dan seumpamanya berlaku dengan begitu dahsyat, dan seakan-akan tidak ada kunjung selesai masalah tersebut. Sedangkan di Nusantara, ya, pertembungan-pertembungan, aliran, apa semua, khilaf, apa semua ada, tapi kita masih lagi mampu mengekalkan keharmonian dan seumpamanya, sehingga sebahagian maklumat semasa menyebutkan para ulama Arab pun nak belajar daripada kita, nak belajar cara kita menguruskan, dan juga dalam keadaan kita berbeza dan seumpamanya masih lagi dapat dengan tenang ataupun dengan aman damai lah dan seumpama. Walaupun masalah tetap ada, tapi masih lagi mampu mengekalkan keamanan sebagaimana yang kita ada sekarang. Jadi pemikiran-pemikiran seperti ulama seperti Profesor Dr. Hamka itu semakin diminati. Muhammad Nasir dan seumpamanya begitu diminati oleh sarjana-sarjana Arab sekarang untuk mengkaji bagaimana fikrah dakwah mereka, bagaimana mereka membawa pembaharuan dalam masyarakat dan seumpamanya. Tapi dalam konteks yang sama, tidaklah sampai tahap Nusantara ni berkecamuk sampai berperang sampai hancur lebur, tidak, sebagaimana yang berlaku di belah-belah negara Arab pada hari ini. Dan di sinilah kita wajar berbangga dengan apa yang kita ada, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tanpa buang masa, kita tengok bagaimana Hamka menghuraikan ayat yang ke-34 daripada surah An-Nisa. Saya baca dululah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا Inna Allah kana aliyan kabira. Sadaqallahul azim. Satu ayat yang panjang dan mempunyai banyak perbincangan, bahkan hukum hakam dan seumpamanya. Namun disebabkan masa yang tidak sempat, kita mungkin hanya sempat melihat sebahagian daripada ayat tersebut, iaitu khususnya yang berkaitan dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kefahaman yang sebenar menurut perspektif Profesor Dr. Hamka, yang insya-Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga realiti dalam masyarakat kita Nusantara yang sepastinya unik.
yang pastinya unik, berbanding dengan tafsiran daripada belah negara Arab. Sebab budaya orang Arab, Saudi, Jordan itu berbeza antara tempat-tempat itu, dengan meletakkan wanita dalam strata sosialnya berbanding dengan orang Melayu di Nusantara yang juga ada keistimewaan tersendiri apabila melibatkan wanita itu. Apatah lagi di belah-belah India pun semua lagi lain kedudukan wanita dengan tabunya dan seumpamanya. Baik tuan-tuan, cuba kita tengok ya. Mula-mula kita tengok terjemahan ayatnya dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi Hamka menterjemahkan laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan. Jamaklah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sedangkan qawwam adalah taqwa, juga berasal dari qawi, menjaga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa dalam terjemahan yang mungkin lebih kita kata lebih alternatifnya, ar-rijalu qawwamuna, lelaki itu adalah penjaga, yakni yang ditaklifkan, yakni yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga wanita. Ini bukan satu kelebihan, ini satu bebanan. Kita peliklah bagaimana orang baca ayat ni dan dia rasa ini satu anugerah Allah. Okey, lelaki kamu bos bagi wanita, maka ikut kamulah nak buat apa. Dia faham gitu. Benarkah kefahaman yang tersebut? Sedangkan kalau kita tengok, nanti kita akan tengok tafsirannya, Hamka kata apa. Cuma kurang lebih, maksud yang lebih kita kata tepat adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Penyataan, dia bukan suruhan. Dia satu kenyataan di mana memang itu sunnatullahnya, bahawa lelaki itu adalah yang dipertanggungjawabkan, yang diberatkan pada dia, yang diletakkan batu jemala tanggungjawab terhadap para wanita. Dan sebab itu kita melihat dalam syariat Islam, tanggungjawab seorang lelaki itu jauh lebih banyak dan besar berbanding dengan seorang wanita. Dalam keluarga, sebagai seorang anak ke, sebagai seorang isteri ke, tanggungjawab yang dibebankan kepada para wanita jauh lebih ringan dan sikit berbanding dengan apa yang dibebankan kepada para lelaki. Justru bila ada mereka yang menyatakan hak asasi manusia, kita nak hak sama rata, ini satu pemikiran yang cukup pelik. Tatkala orang perempuan tidak dibebankan dengan banyak tanggungjawab syariat, tiba-tiba ada yang nak seolah-olahnya tak puas hati, kenapa kamu bagi lelaki saja tanggungjawab yang besar? Sebab kami pun nak tanggungjawab yang sama juga. Contohnya begitulah. Sepatutnya kami pun nak tanggungjawab yang sama level juga dengan dia. Kenapa hanya lelaki saja nanti di akhirat, seolah-olahnya kenapa lelaki saja di akhirat esok kena tanya banyak, kena soal banyak, kena petikaikan banyak, sedangkan kami pun perempuan hebat juga, jadi kami pun nak sama level lah. Biar kami susah juga masuk syurga, biar kami susah juga, biar kami banyak juga disoal oleh Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Ini satu pemikiran yang pelik dan tidak cerdik banyak. Tidak cerdik banyak. Sepatutnya bila Allah kata lelaki kamu, suami, ayah kamu, suami kamu, mereka yang terpaksa tanggung secara sunnatullahnya, secara syariatullahnya, mereka lah yang mesti menanggung, mesti menjaga, mesti dibebankan tanggungjawab yang jauh lebih besar daripada kamu wanita. Sepatutnya kita gembira sebagai wanita. Kerana tanggungjawab yang dibebankan itu tidak banyak di hadapan Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din, lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian, dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka. Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat, yang memelihara hal ehwal yang tersembunyi dengan cara yang dipeliharakan Allah. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka, maka ajarilah mereka
dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur. Dan ni tak sedap nak sebut ni. Fadribu wadribuhunna, dan pukullah mereka. Pukul di sini bahas panjang, tuan-tuan. Kita bila sebut pukul, dia memang daraba tu pukul lah bahasa Arab ya. Tapi wadribuhunna, pukul mereka itu dalam konteks ini, apabila lelaki ataupun suami lah dengan isterinya, pukul itu pukul yang bersifat WWE ke? Begitu. Tidak begitu. Dia ada dawabit dia, cara faham. Sebab tu bila baca Quran kena tengok tafsiran para ulama. Golongan orientalis ataupun golongan hak asasi manusia apa semua ni, bila dia nukil perkataan-perkataan macam ni, dia akan terjemah secara literal. Dia akan terjemah secara literal. Paling tidak bila jumpa perkataan wadribuhunna, iaitu asalnya daraba itu pukul, maka dia kata pukul-pukul lah. Macam dalam filem Hindustan, dalam filem Tamil, macam orang mabuk dah pukul isteri. Bukan begitu, tuan-tuan. Ni tentang satu perspektif syariat dalam untuk menegur isteri yang durhaka, isteri yang memang jelas melakukan maksiat dan seumpamanya. Dalam konteks itu bagaimanakah Islam menjelaskan? Itu bukan pilihan yang utama. Itu setelah mengasingkan tempat tidur apa semua gitu begini. Bukan tiba-tiba bagi jumpa tanpa pukul, pijak, rejam apa semua, tidak. Itu sebab bila kita nak faham teks Al-Quran, nak dapat tidak, mesti melihat tafsiran para ulama membantu kita menghuraikan apa sebenar yang dijelaskan itu. Baik, kita pergi dulu. Kalau sempat kita pergi sana. Kalau tak sempat, tak apa. Tuan-tuan boleh baca sendiri dan tengok huraian ustaz-ustaz lain. Tetapi jika mereka telah menyusahkan, jika mereka telah taat kepada kamu, janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka. Tengok tu. Fa in ata'nakum fala tabghu. Dan apabila mereka tu pada asalnya taat, isteri yang jenis taat dah, memang jenis alhamdulillah, ialah banyak benda tak setuju, tapi ketaatan pada kita tetap ada. Jaga makan minum kita, jaga perasaan hati kita, jaga rahsia-rahsia di atas tadi tu, dan seumpamanya. Tidaklah duk tulis Facebook macam-macam, ataupun duk rakam macam-macam, ataupun kita katakan prank macam-macam yang pelik-pelik dan seumpamanya. Itu tidak baca berlaku. Maka janganlah kamu cari-cari jalan buat menyusahkan mereka. Innallaha kana aliyan kabira. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah adalah maha tinggi, ali, ulu, tinggi, dan kabira, lagi maha besar. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa ulumihi rabbal alamin. Kita tengok dulu bagaimana Hamka menjelaskan bahagian pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu lakum, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Situ dulu. Wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan-perempuan. Itu terjemahan Hamka secara literalnya. Lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian, dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka itu. Baik. Kata Hamka di sini lebih kurang 2-3 muka surat ya, dia punya perbahasan ni. Masuk bab nusyuz dan seumpamanya, bab syiqaq dan seumpamanya. Tu mungkin tak sempatlah kita nak masuk. Kita akan tengok bagaimana Hamka menghuraikan secara menafsirkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu lakum, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, wa bima anfaqu min amwalihim. Itu sahaja dulu bahagian yang pertama daripada ayat yang begitu panjang ini. Baik, di sini mulailah diterangkan apakah sebab yang terpenting, kata Buya Hamka. Maka dalam pembahagian harta pusaka, laki-laki mendapat 2 kali bahagian perempuan. Dan ini juga dipertikaikan oleh golongan hak asasi manusia, menggunakan hak golongan liberal yang menggunakan yang menggunakan slogan hak asasi manusia ataupun hak kesetaraan gender ataupun hak sama rata dan pelbagai lagi klaim-klaim pada mutakhir ini. Dan sebahagian mereka ada pengalaman yang tak bagus dengan lelaki, sama ada ayah mereka, adik-beradik mereka, suami masing-masing, menyebabkan perspektif mereka terhadap
wanita bersabit dengan Islam, yakni cara Islam melihat wanita itu dipengaruhi dengan latar belakang sejarah yang gelap itu. Tidak boleh begitu ya. Kalau kita nak tahu apa Islam kata tentang wanita, maka kena balik pada teks dan melihat huraian-huraian yang muktabar tentang perkara tersebut. Itu kaedahnya. Apabila kita melihat dengan pengalaman, yakni pengalaman kita berbeza antara satu sama lain. Bukan semua orang ada pengalaman yang sama. Ada orang sangat mendapat kedua ibu ayah, abang-abang ataupun lelaki-lelaki asli mereka yang begitu sekali bagus dan seumpamanya. Tetapi ada orang yang sekeliling mereka lelaki-lelaki yang bermasalah. Ayah yang pemabuk, abang yang juga pemabuk, boleh suami juga pemabuk, sebagai contoh kaki pukul, kaki dadah. Itu menyebabkan perspektif terhadap perkara itu bercampur aduk. Jadi untuk melihat apa perspektif Islam tentang wanita, maka kena kembali pada teks agama, Quran dan hadis, dan melihat bagaimana para ulama menghuraikan konsep-konsep tentang kedudukan ataupun hak wanita ataupun apa sahaja seputar dengan wanita berdasarkan teks itu. Itu kaedah dia. Baik, maka dalam kes pembahagian harta pusaka sebab mawarith, salah satu daripada cabang bahagian fiqh ibadah lah, muamalah sebenarnya. Makanya memang jelas semua orang tahu bahawa lelaki mendapat 2/3 dan wanita 1/3. Secara matematiknya, maka jelaslah seakan-akan tidak adil lelaki dapat 2/3 dan perempuan dapat 1/3. Berdasarkan figure ataupun nombornya, ataupun itulah 1/3, 2/3 tu. Contohlah, satu adik-beradik ni ada 10 orang. Dan lelaki di kalangan mereka hanya ada 1 orang saja. Ya, tetap kalau ikut faraid, lelaki tersebut dapat 2/3. Adik-beradik wanita dia lah yang 9 orang itu kena bahagi sama mereka daripada 1/3 yang baki itu. Jadi dari satu perspektif nampak macam tidak adil. Nampak macam tidak adil. Kerana adik ataupun lelaki yang seorang ni, disebabkan dia lelaki, maka dia dapat lebih. Sedangkan ada 9 orang adik-beradik lagi wanita. Kalau tengok begitu memang nampak macam tak adil. Tapi hakikat sebenarnya, dalam syariat Islam, lelaki ni dia punya beban tanggungjawab tidak terputus dengan dia berkahwin ataupun dia adik-beradik lain dah kahwin apa semua. Contohnya begini ya. 2/3 yang dia dapat itu pada hakikatnya bukanlah 100% hak dia. Bukan 100% hak dia. Masih ada lagi hak yang lain di dalam portion yang banyak itu. Sedangkan wanita bila dapat walaupun 1/3 bagi 9 tadi, semua yang mereka dapat itu adalah hak mereka secara ikut dia nak buat apa. Dia nak beli beg tangan ke, LV ke, apa ke, tidak ada masalah sebab hak mutlak dia. Bahkan dia tak perlu pun share dengan suami, dengan siapa-siapa. Itu hak dia sungguh-sungguh. Tetapi yang adik-beradik lelaki tadi 2/3 masih lagi ada hak-hak orang lain di atasnya. Contohnya adik-beradik dia yang belum kahwin, itu bawah tanggungjawab dia. Ataupun tiba-tiba ada kakak dia jadi balu, jadi janda, kematian suami ke ataupun berpisah, maka masih lagi ada tanggungjawab dia di situ. Begitu juga anak-anak saudara dia yang tidak sekolahnya apa semua, kalau ayahnya mati apa semua, tetaplah ada tanggungjawab dia di situ. Dapat tak tuan-tuan? Bukanlah bermaksud bila dia dapat portion yang paling banyak, maka dia enjoy dengan isteri dia semata-mata bagi seorang lelaki. Tidak. Ada hak lagi orang lain. Maksudnya beban tanggungjawab itu tidak putus. Sebab itulah bila berkahwin apa semua, anak saudara dia apa semua, yang jadi wali itu siapa? Dia lah. Dia lah jadi walinya. Bila ayahnya tak ada, mak ni nak kahwin siapa dia? Pakcik lah, pakcik belah suami dulu sebenarnya kalau ada, dan kemudian pakcik belah mak dia itu yang menjadi wali dan seumpamanya. Nampak tak? Betapa tanggungjawab itu tidak putus. Memanglah kita syariat Islam memperuntukkan lebih banyak lelaki dari sudut mawarith hartanya, namun dari sudut tanggungjawabnya juga lebih besar. Adapun para wanita, dia dapat 1/3 itu, maka itu hak dia semata-mata sungguh-sungguh. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah sebahagian daripada apa yang kita faham
daripada kenapa lelaki diberi peruntukan diberi peruntukan dalam bab mawaris ataupun bab kita katakan bab faraid ini lebih banyak daripada lelaki. Baik, kemudian katanya lagi apa dia? Dan mengapa maka laki-laki yang membayar mahar dalam perkahwinan, bukan wanita yang bayar mahar? Peliknya setengah adat, sebagaimana contoh dalam orang India, ya, agama Hindu, yang masuk meminang lelaki. Tetapi bila setuju, pihak lelaki setuju untuk nak berkahwin dengan pihak wanita itu, sedangkan lelaki yang pergi minta, tapi pihak wanita yang perlu menyediakan dauri ataupun mas kahwin. Ini satu keunikan lah. Sebab dalam Islam kita ambil salah satu daripada beberapa kaedah perkahwinan zaman jahiliyah, iaitu cara yang kemudian Rasulullah terima dan masih praktiskan jadi syariat Islam, sebenarnya juga berasal daripada kaedah yang sudah dikemukakan ataupun diamalkan oleh kafir Quraisy. Tapi sebab cara dia mulia, dan Rasulullah dengan Khadijah juga menggunakan kaedah yang sama, iaitu pihak lelaki pergi masuk meminang pihak perempuan, persetujuan dicapai, kemudian lelaki perlu memberi sejumlah yang dinamakan mahar ataupun mas kahwin untuk menunjukkan kesungguhan ataupun sebagai satu cagaran ataupun sebagai satu mahar lah, satu tanda bahawa dia sungguh-sungguh nak berkahwin dan seumpamanya. Nampak tidak, tuan? Dan syariat itu ataupun adat itu telah diterima dalam syariat Islam dan diangkat menjadi standard ataupun kaedah ataupun kita katakan tata cara perkahwinan dalam Islam kemudiannya. Itu menarik. Tetapi yang lain-lain Rasul tak terima. Boleh tengok dalam kitab Rahikul Makhtum, ada membicarakan perkara tersebut. Beberapa kaedah lagi cara orang kafir jahiliyah berkahwin zaman dia yang kemudian tidak diterima oleh Islam, ditolak semuanya kerana pelik lah. Siapa-siapa boleh mari 10 orang lelaki tidur dengan seorang perempuan. Bila dia beranak, dia pilih-pilih siapa ayah kepada anak dia itu. Itu dah kira zina ke apa semua. Masuk Islam terima. Tapi kaedah yang terhormat tadi, iaitu cara masuk meminang, minta dengan cara elok, setuju dua pihak, tetapkan tarikh, kemudian ada rombongan datang dan so ada majlis sikit, itu diterima dalam Islam menjadi syariat. Kemudian endorsement daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, seterusnya katanya lagi apa dia? Mengapa kepada laki-laki jatuh perintah supaya menggauli isterinya dengan baik? Suami-suami disuruh oleh Quran, syariat Islam, supaya bila bersama dengan isteri, kena bersama dengan rahmah, dengan baik, dengan kasih sayang, dengan romantik, bukan paksaan dan seumpamanya. Mengapa laki-laki diizinkan beristeri sampai 4 orang asal sanggup adil, sedangkan perempuan tidak? Ayat inilah yang memberikan jawapannya. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' itu. Maka inilah jawapan dia mengapa syariat Islam memberikan seorang lelaki, memberikan dengan syarat yang ketat. Kena faham tu. Memberikan dengan syarat yang ketat. Bahawa memberikan syarat yang ketat, bukannya beri sembrono begitu, tidak. Memberikan dengan syarat yang sangat ketat. Baik. Ayat inilah yang memberi jawapannya. Sebab laki-lakilah yang memimpin atau yang dipertanggungjawabkan, bukan wanita. Kalau wanita tu dia kahwin 4 orang suami, maka dia tidak dipertanggungjawabkan, tidak ada beban tanggungjawab. Maka itu tidak adil dan seumpamanya. Dan bukan pula sama kedudukan. Meskipun beristeri 4 adalah satu kerepotan ataupun satu benda yang dilihat sebagai benda yang di luar kebiasaan lah. Tak ramai, rare kita kata, langka kita kata, kadang-kadang, jarang-jarang kata Piramli. Tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan 4 isteri daripada misalnya seorang isteri bersuami 4 orang, perbandingan. Dan benda ni menarik kalau tuan-tuan tengok bagaimana Dr. Zakir Abdul Karim Naik, Dr. Zakir Abdul Karim Naik ulas tentang kahwin 4 ni. Sebenarnya kahwin lebih daripada seorang, poligami ni bukan Islam yang initiate, yang mulakan, tidak. Semua agama sebelum Islam mari memang terima poligami ini sebagai salah satu daripada norma biasa saja. Itu tak termasuk lagi perhambaan. Tapi Islam mari sebab nak jaga wanita haknya, maka Islam mengehadkan sampai 4 sahaja.
Sebab sebelum Islam datang, hampir semua tamadun di dunia ini meletakkan wanita itu sebagai objek yang begitu sekali boleh perkotak-katikkan. Nah, maka biasa jumpa seorang raja mempunyai 1000 ataupun 100 orang isteri sebagai contoh. Maharaja itu tak termasuk lagi gundik-gundik dan seumpamanya. Maka Islam mari untuk menghadkan. Nabi Ibrahim kahwin 2. Nabi Sulaiman dalam hadis sahih ada 100 orang isteri. Walaupun ada sebut itu lafaz kinayah, menyebutkan dan seumpamanya hadis itu dalam bab insya-Allah. Tapi menjadi norma kebiasaan sebelum datangnya Islam, seorang lelaki yang berkedudukan, kaya ataupun yang sedikit senang, kahwin lebih pada seorang itu biasa. Nah, bahkan ada yang sampai lebih daripada 4 lah. Cuma bila Islam mari, Islam menghadkan, bukan Islam suruh. Kena faham tu? Bukan Islam pergi suruh, gila kahwin sampai 4, pahala besar, apa semua. Tidak. Kalau kamu mampu, hanya 4 saja. Maksudnya, bagi setengah orang ni, dia mampu sampai 10 orang. Dia mampu. Kaya sangat. Kaya dan kuat sangat sebagai contoh. Tetapi tetaplah Islam kata tak boleh. Hanya sampai 4 saja. Maksudnya, ya, dalam bab kahwin 4 ni bukan Islam mengesyorkan, tapi Islam menghadkan sampai 4. Itu kata Dr. Zakir Abdul Karim Naik dalam buku kecil dia 20 Most Common Question About Islam. Yang mana bagus, dia poin-poin yang bagus dia bangkitkan di sana, kerana salah satu soalan yang sering ditanya kepada orang Islam adalah why Islam allow a man marry over one person. Maksudnya lebih daripada satu orang tu. Dan kenapa hanya lelaki digunakan, tidak wanita? Itu dibincangkan oleh Dr. Zakir Abdul Karim Naik dengan baiklah. Baik, katanya lagi apa dia? Terang dia tidak akan dapat mengendalikan keempat laki-laki itu. Kata Buya Hamka, kalau seorang wanita dibenarkan kahwin 4, jelas dia tak akan mampu uruskan 4 orang lelaki. Malahan perempuanlah yang akan sengsara jika misalnya dia diizinkan bersuami 4. Boleh tengok hujah-hujah di dalam buku yang saya sebutkan tadi, iaitu buku Dr. Zakir Abdul Karim Naik hafizahullah ta'ala. Baik, di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan, wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Ini bukan ayat hukum. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, bukan satu ayat hukum yang berbentuk fi'il amar. Jadilah kamu pemimpin di atas wanita, wajib kamu kalau tak buat dosa. Bukan. Ayat ini bukan berkaitan dengan ayat hukum. Nah, disebut atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Arah pada wanita juga. Yang diterangkan terlebih dahulu ialah kenyataan. Tidak pun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah perempuan memimpin laki-laki, tidaklah boleh perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan semua, bukan saja pada manusia, bahkan pada binatang. Nature lelaki itu dibebankan tanggungjawab memimpin, bukan hanya berlaku pada manusia, bahkan kepada binatang pun secara sunnatullahnya yang dibebankan, yang diberatkan dengan tanggungjawab memimpin adalah kepada lelaki ataupun yang jantan. Jadi kita pelik kenapa wanita yang tidak dibebankan dengan tanggungjawab tersebut tiba-tiba melaung-laungkan hak asasi manusia, hak sama rata. Nak sangat ke tanggungjawab yang banyak itu? Kalau saya rasa ini tak cukup dik ni. Orang dah bagi kedudukan yang selesa, yakni tanggungjawab kamu tak banyak, tapi reward yang kamu dapat tetap sama dengan lelaki yang buat itu. Tiba-tiba kita kata, tak, saya nak beban yang sama, saya nak kerja sama banyak dengan dia juga. Walaupun gaji kami sama-sama, gaji A sama dengan gaji B, tapi A punya kerja lebih banyak kerana dia tu lelaki ke apa semua. Tiba-tiba yang B perempuan ni tak apa, saya nak sama rata. Tu kita katakan tak berapa cerdik lah. Baik, para rombongan itik jantan jugalah yang memimpin berpuluh-puluh itik yang mengiringkannya, kata Hamka. Kera dan beruk di hutan pun mengangkat pemimpin beruk tua jantan. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat ialah lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka
iaitu mereka laki-laki atas yang sebahagian, yakni perempuan. Melebihkan di sini, kalau baca literal mungkin nampak macam melebihkan dari sudut bagi kelebihan. Tapi melebihkan di sini juga boleh difahami sebagai melebihkan beban tanggungjawab. Memang lelaki itu dilebihkan beban tanggungjawab berbanding dengan wanita di sisi Islam. Yang ni kita kata Islam menjaga hak wanita, tidak dibebankan dengan tanggungjawab yang begitu luar biasa besarnya dan seumpamanya. Nah, diterangkan iaitu laki-laki atas sebagian, iaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, lebih pula dalam tanggungjawab. Misalnya berdiri berumah tangga, ada bapa, ada isteri dan ada anak dengan sendirinya, meskipun tidak disuruh, laki-laki lah, iaitu si bapa yang menjadi pimpinan. Seibarat batang tubuh manusia ada kepala, ada tangan, kaki, ada perut, semuanya penting, tetapi yang kepala tetap kepala. Begitu. Kepala tidak dapat tegak ke atas kalau kaki lumpuh atau tangan patah. Tidaklah tangan mengomel mengapa dia jadi tangan dan kaki mengapa terletak di bawah. Atau ibarat kapal belayar mempunyai nakhoda, yakni kapten kapal, dan juru batu. Dia sebut sini masinis ataupun kedudukan masinis sangat penting. Kedudukan engineer lah kita kata, ya, ataupun jurutera. Tetapi kalau dia tidak ada, kapal tidak dapat berlayar. Tetapi engineer jurutera tetap mengetahui bahawa kepala tertinggi adalah nakhoda. Maka di dalam ayat ini diterangkanlah kenyataan itu. Mahu tidak mahu, laki-lakilah pemimpin perempuan ataupun yang ditanggungjawabkan terhadap perempuan. Mungkin sekali-sekali kedapatan lelaki-lelaki tolol dan perempuan cantik, sehingga terbalik, perempuan yang memimpin. Yang jarang terjadi adalah seumpama tidak ada. Itu kaedah fiqh. Benda yang jarang berlaku seolah-olah tak ada lah. Benda yang jarang berlaku. Tapi suasana semakin berubah hari ini. Suasana sosial dalam masyarakat kita semakin berubah. Itu kita kena bincang lanjut. Yang jarang terjadi adalah seumpama tidak ada. Tidak ada dalam dunia orang yang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi, dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka. Itu bahagian akhir pada bahagian ayat ini. Artinya perwilayahan ataupun atas harta benda pun adalah tanggungjawab laki-laki. Secara sunnatullahnya, permasalahan tentang nafkah adalah pada suami itu, pada lelaki. Beban tanggungjawabnya pada suami atau lelaki. Dalam bersuami isteri dimisalkan harta benda mereka berdua yang punya, yang dinamai oleh adat orang Minangkabau harata suarang. Namun hak terakhir di dalam menentukan tetap pada laki-laki. Dan inilah istimewanya alam Melayu kita, kerana budaya suami isteri bekerja bersama itu dah wujud buat sekian lama. Sebab tu dalam kitab fiqh Syafi'i ataupun fiqh Nusantara, Syafi'i Nusantara, antaranya yang ditulis oleh Syadaw Al-Fatani, ada membincangkan tentang hak harta pencarian. Jika berlaku berpisah apa semua, maka ada bahagian yang dibincangkan itu hak harta pencarian. Sedangkan di belah negara-negara Arab itu tidak biasa. Sebab wanita mereka secara majoritinya dulu tidak bekerja. Tapi di alam Melayu, khususnya di pantai timur, di utara dan seumpamanya, biasa ibu-ibu, emak-emak itu bekerja membanting tulang, membantu suaminya mengusahakan pengusaha yang sama. Sama ada sawah bendang, padi ke apa semua. Menyebabkan jika ada pertikaian perpisahan antara mereka, yang juga dibincangkan di mahkamah mahkamah syariah adalah hak harta sepencarian. Benda tu tak ada dalam kitab-kitab ulama Arab, tuan-tuan. Ini kita kata local wisdom, realiti masyarakat kita yang perlu memerlukan kebijaksanaan para ulama untuk, sebab kalau balik kitab-kitab Arab mungkin tak jumpa perkara tersebut, sebab tak biasa di tempat mereka. Seorang isteri yang diceraikan akan balik pada siapa? Wali dia. Wali dia siapa? Kalau ada mak ayah lah. Kalau tiada mak ayah, dia akan balik pada siapa? Adik-beradik dia.
Ini saya kata tadi, beban tanggungjawab seorang lelaki dalam keluarga tidak putus kepada adik-beradik perempuan dia, kepada anak-anak saudara dia tak putus. Walaupun dia ada isteri anak sendiri, tapi tanggungjawab itu tidak putus bila lelaki. Dia bukan seronok bila dia jadi lelaki, dia dapatlah harta paling banyak apa semua. Tidak, bukan untuk seronok, tapi untuk dipertanggungjawabkan. Baik, kita tengok sikit lagi tuan-tuan ya. Dalam masa berbaki ni lebih kurang, hal ini boleh kita katakan naluri atau insting dari orang perempuan. Walaupun dalam rumah tangga orang yang masih belum beradab primitif atau orang kampung atau orang moden sekalipun tinggal di kota, siang malam membicarakan hak-hak kaum perempuan. Sedang bertengkar-tengkar di dalam rumah memperkatakan hak dan kewajipan, tiba-tiba ada orang jahat hendak merompak rumah itu. Ini menarik. Buya Hamka mendatangkan satu scene, satu suasana, contoh ya. Di bandar ni sebab wanita dah educated sekarang, mula bercakap tentang hak asasi, hak sama rata dan seumpamanya. Maka ramailah wanita yang berkerjaya, ada duit sendiri, dia rasa dia sama taraf lah dengan suami dia ni. Nah, jadi itulah yang berlaku tak balance. Apatah lagi jika suaminya gaji jauh lebih rendah daripada dia. Ataupun suami tak bekerja, memanglah dia akan rasa berlaku, secara realitinya akan berlakulah konflik-konflik yang biasa berlaku itu. Tetapi Buya Hamka kata, dalam duk bincang benda tu, mungkin pertikaian berlaku. Suami isteri yang sama-sama hebat ni, sama-sama suami dengan ego kesuamiannya, isteri dengan ego keistriannya kerana dia bekerja dan menyumbang paling banyak portion pendapatan dalam keluarga mungkin. Maka duk bertengkar-tengkar ni, maksudnya duk balas. Sebenarnya begini sama rata, begini ni, tentang hak asasi manusia lah, hak sama rata lah apa. Tiba-tiba duk tengah bertengkar-tengkar tu, kata Hamka, katalah rumah mereka tiba-tiba perompak masuk. Perompak bukan pencuri ya. Perompak ni rompak secara terang lah. Jadi bila sedang bertengkar-tengkar itu dan rumah memperkatakan hak kewajipan, tiba-tiba datang orang jahat hendak merompak rumah itu. Dengan tidak ada perintah terlebih dahulu, yang bersiap menghadapi musuh itu ialah laki-laki, dan yang disuruh oleh laki-laki bersembunyi ialah isteri dan anak-anaknya. Dan kalau ada anak laki-laki yang besar-besar, diperintah mereka oleh ayahnya untuk sama bertahan dengan dia. Hamka mari satu praktis realiti, bahawa kalau suami isteri duk bertengkar tentang hak sama rata ini, tiba-tiba mereka ditimpa dengan ujian, iaitu ada orang masuk rumah nak merompak. Secara asasnya, si suami secara automatik tanpa disuruh, si isteri tanpa automatik tanpa disuruh akan mendengar arahan suami, iaitu suami akan bertindak, lelaki biasanya akan ke depan untuk melindungi, mengambil risiko terlebih dahulu, dan anak-anak isterinya akan disuruh untuk segera berlindung diri apa semua begitu gini. Nah, dan Hamka kata jika ada anak-anak lelaki yang sudah besar, maka anak-anak itu akan dipanggil untuk sama-sama bergabung untuk melindungi keluarga mereka, iaitu isteri dan anak-anak perempuan yang lain dan seumpamanya. Itu satu sunnatullah, satu benda yang sudah disistemkan dalam yang namanya manusia itu. Itu respons secara, kita katakan secara respons, secara kita katakan nature-nya, secara azalinya, secara nuraninya. Itulah yang akan berlaku. Agama Islam sikit lagi dah pergi ya. Agama Islam mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada isteri yang akan dikahwini. Mahar adalah seakan-akan mengandung undang-undang yang tidak tertulis tentang tanggungjawab. Bahawa mulai mahar ini dibayar, si isteri menyerahkan pimpinan atas dirinya kepada wanita, yakni beban tanggungjawab dia daripada mak ayah kepada suami yang baru dikahwininya itu. Bangsa-bangsa barat mempunyai adat bahawa perempuanlah yang membayar mahar kepada laki-laki, yang juga mengandung undang-undang yang tidak tertulis bahawa mulai laki-laki menerima mahar isteri itu, menjadi kewajipanlah bagi dia membela dan memimpin isteri itu, sebab mulai saat itulah dia telah lepas dari tanggungjawab ayah bundanya. Konsep yang sama, walaupun berbeza dari sudut siapa bayar bagi mahar, tapi konsep asasnya pelambangan itu sama, iaitu penyerahan tanggungjawab utama kepada si suami. Betapa pemoden rumah tangga, keputusan terakhir tetap pada laki-laki. Di dalam rumah tidak mungkin ada dua kekuasaan yang sama hak dan sama kewajipan.
mesti ada pimpinan. Pimpinan itu menurut kejadian jasmani dan rohani manusia tidak lain adalah laki-laki. Bertambah kecerdasan fikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini, maka atas dasar demikianlah tegak hukum agama sehingga perkabaran bahawa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan saja khabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah. Sebab demikianlah irama hidup. Maka ayat berkata selanjutnya tentang watak wanita, perempuan yang dipimpin oleh laki-laki itu, maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat. Itu bahagian seterusnya. Tadi bahagian awal kita dah cover ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Khulasah dia tuan-tuan, bahawa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa walaupun diterjemahkan sebagai laki-laki pemimpin bagi wanita, tidaklah membawa maksud ianya adalah satu kelebihan, satu bonus, satu kita katakan privilege bagi lelaki untuk saja dengan kedudukan dia sebagai agama yang iktiraf, Quran iktiraf dia itu sebagai pemimpin. Tidak. Sehingga ia melakukan kezaliman dan seumpamanya penindasan, ketidakadilan, operation apa semua, ikut dan dia apa semua. Tidak begitu. Tetapi yang dimaksudkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa adalah tidak lain pemberat ataupun nilai tanggungjawab yang berat itu dipertanggungjawabkan kepada si suami ataupun lelaki dalam keluarga itu atau dalam masyarakat itu lebih daripada wanita. Dan itu juga tidak bermaksud wanita tidak boleh membuat ataupun tidak boleh kemudiannya menjadi, sebab dalam Islam memang ada perbincangan tersebut dan seumpama. Kedudukan wanita itu dimuliakan dengan meletakkan pada tempat dia, iaitu kita Islam memerintahkan lelaki itu menjaga hak-hak wanita itu dengan apa yang dia perlukan dan seumpamanya. Tuan-tuan dan puan rahimahullah, saya kira sampai situlah lebih kurang untuk pagi ini. Terima kasih kepada pihak penganjur daripada kedai buku An-Nisa Kelantan, ya. Siapa yang berada di sana boleh ke sana. Ada maktabah, ada dia punya kedai buku, dan ada juga library, tak silap saya. Pelbagai aktiviti dilakukan di sana, termasuklah kuliah-kuliah dan seumpamanya. Cuma hari ini kita lakukan secara live lah sebab isu COVID dan seumpamanya itu masih ada. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang mendengar. Semoga dapat manfaat, dan kita berterima kasih pada Buya Hamka kerana menitipkan pesanan-pesanan huraian kefahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang antara yang terbaik dan mudah untuk kita fahami, dan antara yang sangat sensitif hak wanita, sebab ia memang termaktub sebagai sebahagian daripada apa yang wajib diberi perhatian sejak azalinya lagi bila Quran dan hadis turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam Islam tidak muncul tentang hak asasi wanita, tentang perjuangan itu, perjuangan yang tidak. Sebab Islam secara asasnya syariat telah memperuntukkan secara khusus. Bahkan disebutkan dalam Quran itu ada surah An-Nisa tetapi tidak ada surah Ar-Rijal. Itu pun betapa Allah SWT sudah memberikan kelebihan yang cukup luar biasa kepada yang namanya wanita itu. Mana ada surah Ar-Rijal, semuanya surah. Tapi dalam Quran ada surah An-Nisa. Betapa agama ini meletakkan wanita pada tempat yang terbaik sesuai dengan dia sebagai seorang manusia dan juga sebagai hamba Allah di muka bumi ini buat sementaranya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.